بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ليفقه قولي نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة عن الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Boleh dengar InsyaAllah hari ini kita menyambung kembali muzakarah perbincangan kitab At-Taqdirat As-Sadidah fi Qismi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah karangan guru kita Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf hafizahullahu ta'ala. Jadi insyaAllah hari ini kita ambil daripada perkataan Musannif Al-Khadim. Kerana penerangan kita semalam ada sedikit labas, ada sedikit kekeliruan. Begitu juga pada pelajaran-pelajaran sebelum ini, jika pendengar mendapati ada sebarang kesalahan ataupun kekeliruan, maka diminta jasa baik untuk memaklumkan kepada saya. Kadang-kadang ketika mana kita syarah kita tak perasan, lepas syarah barulah kita perasan. Bila kita dengar balik, rupanya ada salah. Rupanya ada salah cakap. Kadang-kadang memang salah faham. Kadang-kadang kita faham dengan baik, cuma salah terang. Salah faham, tersilap sebut. Jadi diminta jasa baik untuk maklumkan semula lah insyaAllah. Jadi kita ambil hari ini daripada perkataan ataupun daripada kalam musannif Al-Khadim. Al-Khadim. Jauh sikit. Okey, boleh. يجب عليه أن يأتي بخادم إن كانت من يخدم مثلها أما إذا جرت العادة بأن تخدم نفسها عند أبيها فلا يجب ولا يكفي أن يخدمها بنفسه ويجب عليه نفقته من نفقتها. Jadi antara perkara yang wajib disediakan oleh suami kepada isterinya ialah al-khadim, orang gaji. Orang gaji, sama ada hamba ataupun bukan hamba. Yajibu alaihi, wajib ke atas suami. Sama ada suami itu senang ataupun suami itu susah ataupun suami itu mutawassit, pertengahan. Kerana apa? Li'anna dhalika minal mu'asyarati bil ma'ruf, kerana menyediakan kepada isteri seorang pembantu rumah itu termasuk di bawah pergaulan dengan baik bersama isteri. Cuma kita baca sampai habislah supaya tidak salah faham. Jadi al-khadim yajibu alaihi, wajib ke atas suami sama ada senang ataupun susah ataupun pertengahan, an ya'tiya bi khadimin, untuk mendatangkan seorang khadim, iaitu seorang pembantu rumah untuk si isteri. Berapa orang nak bawa pembantu rumah tu? Seorang ke dua orang? Maka dijawab, fala tajibu ziyadatu ala wahidin wa in i'tadat fi baiti abiha akthara illa idha ihtajat li maradin aw zamanatin fayajibu bi qadri al-hajah. Jadi suami hanya wajib bawa seorang pembantu rumah untuk isteri. Sekalipun isteri tu ketika mana dia duduk dengan ayah dia, dia dibantu oleh 5 orang bibik. Tu. Sekalipun begitu, suami tidak wajib kecuali membawa seorang sahaja, orang gaji ataupun pembantu rumah ataupun hamba untuk khidmat kepada isterinya. Illa, kecualilah kalau isteri itu memerlukan lebih daripada seorang kerana sakit, isteri sakit. Jadi seorang saja nak tolong isteri tak mampu, cari 2 orang. Ya, suami wajib cari 2 orang. Ataupun zamanah, isteri itu ada sakit. Zamanah ni terlalu tua ataupun ada sakit yang menyebabkan tak nak bergerak. Maka kalau perlu untuk 2 orang, maka wajib cari 2 orang untuk si isteri.
Okey, bila suami wajib cari ataupun wajib datangkan seorang hamba untuk si isteri, pembantu rumah untuk si isteri, in kanat man yukhdamu mislaha, kalau isteri tu level dia tu ialah level yang dihormat ataupun level yang dikhadamkan oleh orang lain, iaitu level mesti ada pembantu rumah. Macam kita sebut semalam, dia tu anak raja, anak menteri. Maka kebiasaannya ketika mana dia duduk di rumah ayah dia dulu, ayah dia menteri, ayah dia raja, dia tu dikhidmat oleh orang lain. Maka bila kita kahwin dengan perempuan tu, kita juga kena bawa seorang pembantu rumah untuk bantu isteri kita, untuk menjadi khadam kepada isteri kita. Okey. Jadinya kalau anak raja tu kita suruh buat kerja sendiri, mana nampak macam jatuhkan maruah dia. Menjatuhkan maruah dia. Jadi masyarakat pun pandang enteng. Jadi ketika itu wajib kita bawa seorang hamba ataupun seorang suri rumah, pembantu rumah untuk khidmat kepada isteri tersebut. Boleh jadi isteri yang begitu yang kita wajib bawakan pembantu. Amma idza jaratil adatu bi an takhdima nafsaha. Okey, adapun kalau adat menghukumkan orang sebegini rupa, levelnya sebegini, standardnya hanya buat kerja sendiri, maknanya masak sendiri, basuh baju sendiri, sapu rumah sendiri, dia dulu masa duduk di rumah ayah dia pun buat kerja sendiri. Tak ada ayah dia cari hamba untuk dia, ayah dia tak cari pun seorang khadam untuk bantu dia, tak ada. Memang apa-apa kerja dia buat sendirilah. Ketika itu bila kita kahwin dengan perempuan tu, kita tidak wajib cari ataupun bawakan seorang hamba untuk berkhidmat kepada isteri kita tersebut. Okey. Boleh Okey. Kalau isteri kita tu jadi orang biasa, kebanyakan orang begitulah, orang biasa je isteri dia tu. Jadi tak wajib kita bawa pembantu rumah kepada dia. Cumanya isteri kita ni contohlah banyak duit, banyak pitih. Maka dia nak cari bibik dan dia nak bayar bibik tu. Dia nak duduk di rumah tu dalam keadaan senang lenang, goyang kaki. Dia nak makan, dia suruh bibik tu masak. Dia nak minum, dia suruh bibik tu buat air. Lepas tu siapa yang bayar bibik dia nak bayar sendiri. 1,500 ke 2,000 sebulan. Duit dia berlambak. Ketika itu kita sebut wala yasalaha an tattakhidha khadiman wa tunfiqu alaihi min maliha illa bi idzni zawjiha. Isteri tak boleh bawa seorang bibik untuk menjadi khadam kepadanya sekalipun dia sendiri yang memberi nafkah kepada bibik tersebut, kepada orang gaji tersebut. Kecualilah kalau dapat izin. Kalau dia minta izin daripada suami yang dia tu nak bawa seorang hamba ataupun seorang bibik, orang gaji ke rumah untuk bersihkan rumah, untuk masak dan sebagainya, dan mendapat keizinan suami, maka tidak menjadi masalah. Okey. Selesai. Wala yakfi an yakhdimaha bi nafsih. Ini yang kita salah terang semalam. Kita salah terang. Jadi makna wala yakfi an yakhdimaha bi nafsih maknanya apa? Tidak memadai suami berkhidmat untuk isteri itu sendiri. Kita sebut semalam, kalau isteri itu jenis anak raja, anak menteri, masa dia duduk rumah ayah dia, ada orang yang tolong jaga dia. Ada orang yang tolong buat air untuk dia, masak untuk dia, sediakan buah gigi, sediakan. Maknanya memang mewah sungguhlah hidupnya. Dikhidmat oleh orang lain, dijaga oleh orang lain. Okey. Jadi kita suami, bila kita kahwin dengan dia, kita sebut tadi wajib kita cari sekurang-kurangnya seorang lah, yang wajibnya seorang untuk jaga dia. Kecuali kalau ada hajat tambah. Sekarang ni kita tak mampu nak cari orang untuk khidmat kepada isteri kita. Maknanya kita tak mampu nak bayar. Contohlah harga ini 2,000. Kalau sebulan jaga di rumah, buat masak, dia tolong masak, dia tolong kembang rumah, dia tolong sapu rumah, lipat kain, apa bagai semua tu 2,000. Kita tak mampu. Gaji kita pun 1,500 sebulan. Nak bayar lah ke mana 2,000? Nak bayar ke bibik orang gaji tu. Boleh? Jadi kita fikir, tak apalah, biar akulah khidmat kepada isteri aku. Biar aku jadi khadam kepada isteri aku. Boleh tak? Ketika itu kita sebut tidak memadai, tidak boleh. Tidak boleh kita menjadi khadam kepada isteri kita
untuk menggugurkan kewajipan kita mencari khadam untuk isteri kita. Tidak memadai. Sebab apa? Li'anha tastahi minhu ghaliban wa tu'taba li'anha tastahi minhu ghaliban. Sebab isteri ni kebiasaannya dia malu dengan kita. Jadi kalau orang lain dia minta, abang, kalau orang lain yang jaga dia, tak nak jadi bibi, nak jadi orang gaji, dia akan minta je buat air, sekejap-kejap buat roti, ada kejap-kejap mak lantai. Dia minta semua daripada khadam tersebut untuk buat kerja. Tapi kalau suami dia, biasanya perempuan ni malu, perempuan yang baik lah. Tak. Takkan kejap-kejap nak minta suruh buat air. Abang masak bang? Abang, kat dapur tu, apa tu, kotor, lap sikit. Baju tolong basuh. Tolong basuh. Kat belakang tu ada baju yang dah kering. Tolong angkat, tolong lipat. Isteri biasanya malu nak minta sebegitu rupa daripada si suami. Maka hukumnya apa? Tidak memadai. Mesti kita cari seorang suri rumah ataupun pembantu rumah lah. Wa yajibu alaihi nafaqatuhu min nafaqatiha. Okey. Kalau kita dah cari seorang pembantu rumah untuk isteri kita, tak? Okey, pembantu rumah tu, siapa nak bayar gaji? Kita lah sebagai suami. Kalau pembantu rumah itu ialah hamba kita contoh. Siapa yang nak bagi makan kepada hamba tersebut? Kita sendiri, guna duit poket kita. Okey, disebut di bawah ay jinsu ta'amil khadimi min jinsi ta'amil zawjah lakin yakunu dunahu naw'an wa qadra. Makanan kepada makhdum, iaitu makanan kepada khadim, orang yang berkhidmat kepada isteri kita tu, tak, makanan dia sama dengan makanan isteri kita. Pada sudut jenis, pada sudut apa? Pada sudut jenis. Maknanya kalau isteri kita makan nasi, dia pun, iaitu hamba tu pun kita kena bagi makan nasi. Cuma beza pada sudut nau', jenis. Nau' ni apa dia? Nasi tu jenis. Nau' ni grade lah, kita sebut grade mudahnya. Kalau isteri kita makan grade A, yang hamba tu kita bagilah grade B. Kalau isteri kita bagi makan grade B, hamba tu grade C. Begitu. Lepas tu qadar pun berbeza. Kalau kita ni orang senang, isteri kita bagi 2 cupak. Tapi kalau hamba tu kita bagi secupak 1/3. Mana 1 cupak, lepas tu 1/3 cupak gitu. Kita ambil iktibar 2/3. 2/3 daripada makanan yang wajib kita berikan kepada isteri kita. Jadi kalau kita senang, kita wajib bagi berapa cupak pada bini? 2 cupak. Jadi 2/3 daripada 2 cupak ialah 1 cupak 1/3 cupak. Ini 1 cupak 1/3. Gitu. Kalau kita ni orang sederhana, isteri kita wajib bagi 1 cupak setengah. Tak? Maka 2/3 daripada 1 cupak setengah ialah 1 cupak lah. Tak? Tu. Kalau kita ni orang yang susah, kita kena bagi isteri kita berapa? 1 cupak, betul? 1 cupak. 1 cupak setengah. 1 cupak. Kalau kita orang susah, kita kena bagi isteri kita 1 cupak sehari. Nasi tu. Jadi kalau hamba, kita bagi berapa? Secupak jugalah. Sebab kalau kurang daripada secupak, biasanya tak boleh nak membentuk ataupun tak boleh nak menguatkan badan. Jadi tak bolehlah kita bagi kurang daripada tu. Takut si hamba tu mati, tak cukup makan. Selesai. Ini ulang kaji yang semalam sikit ni, sebab kita ada salah bagi maklumat. Salah menyampaikan sedikit informasi. La yajibu alaihi ma tatazayyanu bihi minal kuhli wal khidabi wat tibi illa idha hayyahu laha fayajibu alaiha isti'maluh. Ini hukum fiqh. Dikata kat sini tidak wajib ke atas suami menyediakan ataupun membeli alat-alat makeup. Gincunya. Tak. Lepas tu alat makeup kat pipi warna pink, warna biru, warna hijau, warna coklat. Kat sini warna putih macam orang India tak? Tu. Wajib tak kita beli untuk bini kita? Celok dan sebagainya, minyak wangi. Tidak wajib kita beli. Ini tak wajib. Bukan mana tak boleh. Kalau kita nak beli, tak ada masalah. Malah kalau kita beli dan memang kita sediakan untuk dia dan kita suruh dia pakai, wajib dia pakai. Jadi beli tak wajib. Tapi kalau kita beli dan kita suruh bini kita tu pakai, maka wajiblah bini kita pakai. Begitu. Bikhilafi ma tashtahihi ayyamal wahmi
fayajibu alaihi wa la yajibu alaihi ujratu tabibin wa hajimin wa fasidin wa la dawa'a maradin wala ma yusna'u aqibal wiladati min hilbatin wa asalin wa samin. Berbeza dengan makanan-makanan yang isteri kita nak ketika mana dia sedang mengidam. Ketika itu kita kena tanggung, kita kena beli. Tu. Dan disebut kat bawah tu, tidak wajib ke atas suami menanggung upah seorang tabib. Maknanya kalau isteri kita sakit, kita tak wajib bayar. Bayar apa tu nama? Kos rawatan. Kalau isteri kita nak bekam ke, tak wajib kita tanggung. Lepas tu ubat juga kita tak wajib tanggung. Ini hukum fiqh. Tapi kita biasa bila isteri sakit, kita tanggung, betul tak? Cuma kita nak sebut, hukum fiqhnya tak wajib. Maknanya kalau kita tak tanggung sekali pun tak dapat dosa lah. Cumanya kalau kita ada duit lebih, tanggung je lah, tak ada masalah. Isteri kita bukan orang lain. Boleh? Dah kita ulang banyak kali, bab fiqh ni, dalam kitab fiqh bab kahwinan ni, ataupun bab nafkah secara khusus, bukan maknanya kita ambil dan kita mentatbikkan sebiji. Tak kurang atau lebih. Sebab biasanya kalau kita buat lagu tu menyebabkan pergaduhan dan sebagainya. Malah kita cubalah sedaya upaya untuk memberi apa yang kita ada walaupun lebih daripada hak yang sepatutnya isteri kita dah dapat. Okey, selesai kat situ. Boleh. Wala ma yusna aqiba wiladah, juga tidak wajib kita belikan, sediakan benda-benda yang yang digunakan ataupun yang perlu dia makan ketika mana dia dah habis beranak. Tak. Ni zaman dululah, hilbah asal bagai semua ni, madu apa semua zaman hari ni, ubat-ubat tertentu lah lepas beranak. Wajib tak kita bayar? Hukumnya tidak wajib pada sudut hukum lah. Tapi sudut ihsan, maka belilah, tidak ada masalah. Malah tidak mengurangkan langsung duit yang kita ada. Selesai. Kemudian poin seterusnya, idza hasala al-ikhtilafu. Kalau ada soalan boleh terus tanya biar ada dua hala sikit. Alhamdulillah, kita mula-mula dulu baca memang niat nak ulang kaji sendiri, tapi nak khatam lah, alhamdulillah. Walaupun orang tak ada dengar, tak ramai dengar, tapi manfaat utama kita dapat lah. Sebab kita pun bukan jenis orang rajin mengaji. Kalau ada tujuan nak mengajar ni, bawalah buka kitab. Bismillah. Jadi kalau ada sebarang soalan, boleh terus tanya di ruangan komen, kita jawab insyaAllah. Boleh Jangan tanya pasal jubah. Jubah ni baru ni. Dapat hadiah. Bos bagi. Baca. Idza hasala al-ikhtilafu fi an-nushuzi fal-aslu adamun nushuzi fal-musaddaqu hiya az-zawjah. Kalau berlaku pergaduhan dalam bab nusyuz, isteri kata saya tak nusyuz, maka saya berhak dapat apa? Nafkah. Suami kata kamu berderhaka, kamu nusyuz, maka kamu tidak berhak dapat nafkah. Siapa yang menang? Kalau dibawa kes tu jumpa qadi, jumpa hakim, kalau hakim tu, qadi tu pemazhab Syafi'i, maka yang menang dah. Ini secara ringkas lah kita sebut, dia ada prosedur, dia apa bagai. Ini secara ringkas. Yang menangnya ialah isteri. Sebab al-aslu adamun nusyuz. Sebab asalnya tidak ada nusyuz. Maka menang kepada isteri, maka layaklah isteri mendapat nafkah. Berbeza semalam yang kita bincang, kalau berlaku pergaduhan antara tamkin. Suami kata aku belum bersama dengan kamu, kamu belum menyerah diri untuk aku sentuh kamu. Tak, maka kamu tak layak dapat nafkah lagi, sebab tidak ada tamkinut tam, penyerahan yang sempurna, yang mutlak. Isteri kata tak, saya dah serah diri saya dah, kat abang-abang tak nak sentuh. Itu abang punya pasal lah, jadi saya nak nafkah. Bagi nafkah. Ketika itu yang menang ialah suami. Yang menang siapa dia? Suami. Begitu. Selesai. Seterusnya hukumul ma', hukum air. Hukum air. Air, siapa nak beli air ke bini ni? Kita kena beli air ke bini kena beli air sendiri, dia nak mandi, nak buat gosok gigi. Yajibu alaihi tawfirul ma' lil-ightisal idza kana bisababihi kal jima' wal wiladati, wa amma idza kana laysa bisababihi ka ghusl al-hayd fala yajibu alaihi tawfirul ma'. Hukum air. Wajib ke atas suami sediakan air. Untuk isteri mandi, kalau mandi itu berpunca daripada suami. Contohnya jima' bersetubuh. Bila suami bersetubuh dengan isteri, suamilah punca isteri itu wajib
mandi, maka suami kena sediakan air. Ataupun isteri beranak. Beranak ni biasanya tak ada orang lain dah kerjanya. Dah, untuk lelaki itulah suami itulah. Jadi punca isteri boleh beranak tu untuk lelaki dia. Maka bila isteri tu beranak, dah habis dah darah nifas, maka nak mandi wajib. Nak mandi wajib. Siapa yang kena sediakan air? Siapa yang kena bayar kos air? Yang kena bayar ialah suami. Berbeza kalau mandi itu bukan puncanya daripada suami. Contohnya mandi haid. Isteri itu kahwin ke tak kahwin ke, datang haid tetap datang haid tak. Jadi untuk mandi haid, suami tidak wajib sediakan air. Cumanya macam kita sebut tadi lah, janganlah rigid sangat. Nanti suami isteri nak mandi, ni nak mandi apa ni? Nak mandi haid. Pergi guna air tempat lain, jangan guna air kat rumah aku. Tak risau naik bil air RM1 ke 50 sen. Kes apa? Kes isteri nak mandi suci daripada haid. Tak sepatutnya buat begitulah. Cuma hukumnya begitu. Poin seterusnya al-hukmu idza a'sara 'an nafaqah. Ini hukum hakam bila mana suami tak mampu bayar nafaqah. Apa yang berlaku, apa hak isteri, apa yang isteri boleh buat. Jadi al-hukmu idza a'sara ay az-zawju 'an nafaqah. Hukum bila mana suami susah untuk memberi nafaqah kepada isteri. Kita baca, yajuzu lil mar'ati al-fasxu idza a'sara az-zawju an nafaqatil mu'sirin wa huwa al-qutu ad-daruri muddun kulla yawmin. Wa amma idza a'sara 'an al-udmi aw al-lahmi falaysa laha al-fasxu. Maka disebut harus bagi isteri untuk fasakh nikah. Tapi lepas ni kita sebutlah dia kena pergi jumpa hakim. Tak boleh nak fasakh sendiri kat rumah, tak boleh. Jadi harus bagi isteri memfasakh nikah bila suaminya susah untuk memberi nafkah kepada dirinya. Maknanya nak bagi sehari satu cupok pun tak ada pitih, tak ada duit, tak mampu. Tak. Ketika itu isteri layak untuk memfasakh nikah, tapi dengan cara yang kita akan sebut. Adapun kalau wa amma idza aysara walakin ini wala apa? Amma idza aysara lakin imtana'a anil infaq 'alayha fala fasakha li tamakkuniha min tahsil haqqiha bil hakim. Adapun kalau isteri itu senang, suami itu senang. Suami ada pitih, belambok pitih. Tapi suami tak nak infak kepada isteri. Maka ketika itu isteri tak boleh fasakh. Sebab apa? Suami mampu infak. Cuma dia malas infak. Dia tak nak infak. Dia degil. Maka isteri tak boleh nak fasah. Lepas tu, hak isteri, isteri pergi jumpa hakim, jumpa qadhi, tak tuntut di mahkamah. Boleh. Jadinya kalau suami senang, suami tak nak bayar nafkah, isteri tak boleh nak fasah. Malah isteri perlu buat apa? Perlu pergi kepada hakim, dan hakim akan memaksa suami bayar nafkah lah. Okey. Yajuzu lil mar'ati al-fasxu idza a'sara az-zawju an nafaqatil mu'sirin. Jadi isteri boleh fasakh nikah dengan perantaraan hakim bila mana suami tak mampu bayar nafkah. Nafkah apa? Nafkah mu'sirin. Maknanya suami tak mampu nak bagi isteri makan satu cupok beras sehari. Tak mampu. Yang mana satu cupok beras ni dipanggil sebagai al-qutud daruri, makanan asasi yang nak tak nak kena ada. Kalau tak boleh nak hidup lah. Tak. Satu cupok sehari tu. Ketika itu suami boleh difasahkan oleh isteri. Begitu juga kalau suami susah untuk memberi nafkah pakaian. Pakaian. Musim panas ada satu pakaian. Musim sejuk tak ada duit nak beli pakaian. Sedangkan musim sejuk kalau di Mesir contohnya sejuk sangat. Melampau-lampau sejuknya. Tak, takkan isteri nak telanjang. Tak, ataupun pakai pakaian musim panas yang nipis tu. Jadi memudarat pada badan tak? Ataupun tak ada pakaian langsung. Tak mampu nak beli pakaian. Ketika itu juga boleh fasakh. Boleh fasakh. Jadi yang menyebabkan isteri boleh fasakh pertama, suami tak boleh bagi nafkah. Apa dia nafkah? Apa nama tadi? Secupok beras ataupun pakaian. Tak mampu bagi pakaian satu musim sehelai.
sepasang. Sepasang kita sebut sepasang jubah ni. Lepas tu apa nama? Tudung, tu. Khimar, selipar dan sebagainya lah. Cuma kat sini dia sebut kalau tak mampu bagi selipar tak boleh fasakh juga. Jadi suami dia boleh beli, cuma beli jubah je. Jubah. Seluar tak mampu, seluar RM10.50 tak mampu, tak ada pitih. Baju boleh beli. Tak boleh fasakh, tak boleh fasakh. Fasakh sebab tak mampu beli seluar, tak boleh. Okey. Amma law a'sara an nafaqatil musir aw al mutawassit ma'a qudrati ala nafaqatil mu'sir fala wala yasiru an-naqisu daynan alayhi li'anna nafaqatahu al-ana nafaqatu mu'sir. Adapun kalau suami tak mampu nak bagi isteri nafkah orang senang ataupun nafkah orang sederhana, tak, sedangkan suami mampu lagi bagi nafkah orang miskin, orang susah, maka ketika itu tak boleh nak fasakh. Dengan makna suami sebelum ni bagi isteri 2 cupak sebab suami senang. Sampai masa suami susah, suami tak mampu nak bagi 2 cupak dah. Suami hanya mampu bagi 1 cupak. Suami jadi orang susah. Tak. Ketika itu isteri tak boleh nak fasakh atas alasan sebelum ni suami aku bagi 2 cupak, hari ni bagi 1 cupak. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kewajipan suami ketika itu, iaitu ketika mana dia susah tu, ialah 1 cupak sahaja, bukan 2 cupak. Jadi bila suami bagi 1 cupak, dia telah melaksanakan tugasnya, amanahnya ataupun tanggungjawabnya. Gitu cerita dia. Boleh? Lepas tu yang kurang tu tak jadi hutang lah. Sebelum ni dia bagi 2 cupak, 2 cupak, 2 cupak sahaja sebab dia senang. Tak, mari hari dia susah dia bagi 1 cupak. Adakah kita katakan suami bagi 1 cupak, maka hutang 1 cupak lagi? Maknanya bila nanti suami senang, tak, suami kena bagi cupak tambah. Suami kena bagi 2 cupak untuk hari tu, tambah pula dengan 1 cupak hutang sebelum ni. Kita tak katakan begitu. Sebab apa? Ketika mana suami susah, memang kewajipan suami hanya kena bagi 1 cupak sahaja kepada isteri, bukan 2 cupak. Sehingga kita nak katakan 1 cupak telah menjadi hutang ke atas bahu suami. Tidak. Bukan begitu. Selesai. Wa amma idza a'sara. Wa amma idza a'sara 'anil udmi aw al-lahmi falaysa lahal fasakhu. Adapun kalau suami tak mampu bagi udm. Udm ni kita sebut apa semalam? Al-udmu. Roti, pencicah roti itulah. Kuah kari ke, ada ayam roti ketul, daging roti ketul dalam kuah kari tu, kuah sup. Nak buat cicah roti lah orang Arab ni. Tak. Jadi suami bagi roti tu, bagi gandum, bagi bahan nak buat roti apa semua. Cuma kuah tak ada. Boleh tak difasakh? Kita sebut tidak boleh. Tidak boleh isteri fasakh atas alasan suami tak bagi al-udmu, ataupun suami tak bagi laham, daging, ataupun ayam, ataupun ikan. Tak boleh. Boleh fasakh kalau tak bagi apa dia, nasi asasi, makan asasi tu, secupak dia tak bagi, ataupun tak bagi apa nama, pakaian. Tu. Tapi kena faham molek lah, pakaian yang wajib tu setahun 2 pakaian. Musim panas 1 pakaian, musim sejuk 1 pakaian. Bukan setahun 100 helai pakaian. Walaupun suami ada beli yang begitu rupa, banyak sebegitu rupa pada isteri, itu tak ada masalah lah. Cumanya isteri bila tak dapat sampai 5 pakaian, 7 pakaian, 7 helai apa semua tu, tak payah nak buat perbandingan dengan orang lain lah. Sebab kewajipan suami memang 2 pakaian sahaja. Mentelah lagi kalau suami kamu memang orang susah. Cumanya kita sebut juga suami kalau ada duit lebih, tak bagilah kepada isteri. Tu. Tak, sebab isteri lah orang yang paling rapat dengan kita. Dan kalau kita sedekah kepada orang yang paling rapat, pahalanya dapat 2. Pertama, pahala bagi duit tu pada sedekah tu. Kedua, pahala mengeratkan silaturahim. Itu ada dalam hadis Nabi lah. Mafhumnya begitu. Selesai. Kemudian, poin seterusnya ialah al-i'saru 'anil maskan al-mu'tamadu annahu lahal fasakhu bihi li shiddatil hajati ilaih. Suami tak mampu untuk menyediakan rumah untuk isteri. Sama ada rumah tu dia sewa, rumah tu dia beli, tak. Tak mampu. Jadi duduk tepi jalan je lah. Kalau nak sabar, maka ahlan wa sahlan lah, sabar dengan suami kamu. Cumanya ada hak juga kamu, ikut pandangan muktamad, untuk kamu fasakh nikah tu. Bawa kes tu jumpa hakim. Dan kamu boleh fasakh nikah tu. Dan memang ada pandangan ulama kata,
Begitu, itu yang muktamad lah. Cuma ada juga pandangan ulama kata kalau tak mampu maskan, iaitu tempat tinggal, tak boleh fasakh. Isteri tak layak nak fasakh. Yang muktamad boleh. Sebab tempat tinggal ni satu perkara yang asas lah. Tak ada tempat tinggal, kucar-kacir hidup. Okey, lau a'sara anil khadim wa nafaqati fala fasakha. Kalau suami tak mampu untuk menyediakan orang gaji, sedangkan isteri itu jenis orang yang perlu kepada orang gaji, anak menteri, anak raja. Juga ataupun suami tak mampu sediakan nafkah bagi orang gaji, tak mampu nak bayar upah kepada orang gaji, ketika itu tidak boleh difasakh juga ni nikah. Isteri tak boleh nak fasakh nikah. Selesai. Seterusnya, law tabarra'a bin nafaqati 'anil zawjil mu'sir fala yanzamuha al-qabulu illa idza kana aban aw jaddan waz-zawju tahta hijrihi fala fasakha wa yanzamuha qabuluha. Kalau isteri sedekah, law tabarra'a bin nafaqah 'anil zawjil mu'sir. Kalau ada orang lain, gambaran begini. Saya susah, tak ada pitih, tak ada duit, tak ada fulus untuk memberi nafkah kepada isteri saya. Sedangkan wajib kita bagi nafkah kepada isteri sebagai suami. Boleh? Okey, kemudian ada orang lain yang bantu saya. Yang bantu saya. Maksud dia apa? Dia, orang lain tu contoh nama dia Zaid. Zaid datang, Zaid bagi sehari semalam kepada isteri saya satu cupak beras, lepas tu pakaian, apa semualah keperluan yang wajib saya tanggung isteri saya. Boleh? Ketika itu adakah isteri saya wajib terima pemberian si Zaid tu? Jadi saya nak bagi nafkah kepada isteri, tak ada duit, orang lain tolong bagi pihak saya. Dia bagi tu secara sedekah lah. Tak, dia nak buat amal kebajikan, dia bagi pada isteri saya sehari satu cupak dan pakaian apa semua. Ketika itu kita sebut isteri tak wajib terima pemberian tersebut. Lima fihi minal minnah, kerana padanya ada jasa yang besar. Kalau isteri terima pemberian orang lain tu, sampai satu masa dikhawatiri tak si apa nama tadi, Zaid tu ungkit balik. Kamu tak ingat ke dulu aku bantu kamu ketika mana suami kamu susah? Jadi ketika itu ada jasa yang terlalu banyaklah ke atas orang lain yang menyebabkan isteri tu akan rasa malu dan boleh jadi akan berlaku muskilah, masalah-masalah yang besar di waktu-waktu akan datang. Jadi ketika itu kita sebut tak wajib isteri itu terima. Kalau ada orang lain yang tolong bagi nafkah kepada isteri, bagi pihak si suaminya yang miskin, yang tidak mampu bayar nafkah. أما لو تبرأ بها للزوج ثم دفعها الزوج لها فلا فسخ لأن المنة حينئذ على الزوج لا عليها. Berbeza kalau si Zaid tersebut bagi duit kepada saya. Tu tadi saya tak mampu, dia bagi duit kepada isteri. Nak cover saya jugalah yang tak mampu ni. Okey, yang kedua ni Zaid ni dia bagi duit kat saya. Salah nak ambil RM50. Sehari, setiap hari dia bagi RM50. Jadi dengan duit tu kita boleh lah tanggung nafkah isteri. Tak, ketika itu apa dia? Ketika itu isteri tidak berhak untuk fasakh. Satu, kerana minnah, iaitu jasa ialah ke atas suami. Maknanya suami yang berjasa, Zaid tu berjasa kepada suami lah, bukan kepada isteri. Maknanya kalau ada masalah akan datang, si Zaid tu akan mengungkit dengan si suami, bukan dengan si isteri. Begitu disebut minnah. Kita baca balik, lau tabarra'a bin nafaqati 'anil zawjil mu'sir fala yazamuha al-qabul illa idza kana aban. Jadi kalau Zaid yang memberi kepada isteri kita yang susah sebagai nafkah bagi pihak kita yang miskin ini, yang fakir ini, yang mu'sir, yang susah ini, tak, maka si isteri kita tu tak wajib terima pemberian tersebut. Kecuali lah kalau yang beri itu ialah ayah dia ataupun atuk. Kecuali kalau yang beri itu ialah ayah si suami ataupun atuk si suami, sedangkan suami itu pula masih bawah jagaan si ayah dan si atuk. Tu ketika itu
tak boleh juga si suami fasakh dan tak boleh isteri fasakh dan isteri kena terima. Jadi kita ulang. Kalau suami susah, saya susah. Tak. Isteri tak dapat nafkah lah. Ada orang lain bagi duit. Duit tu dia bagi siapa? Sama ada dia bagi isteri ataupun bagi suami. Bila duit tu bagi isteri sebagai nafkah, sebagai cover nafkah yang wajib ke atas suami kepada isteri, tapi suami tak mampu, tak, si Zaid tu bagi isteri, ketika itu kita sebut isteri tak wajib terima, kecuali kalau yang beri itu ialah ayah kepada si suami ataupun atuk kepada si suami, sedangkan suami itu pula ialah orang yang masih di bawah jagaan ayah dan atuk. Contoh budak ayah, suami itu masih kecil, kahwin kecil, umur 5 tahun kahwin dah. Tak. Lepas tu tak mampu nak bayar nafkah. Jadi ayah dia cover lah. Atuk dia cover. Ketika itu perempuan tu wajib terima nafkah tu. Wajib terima nafkah tu. Begitu. Tapi kalau yang bagi itu bukan ayah dan atuk, maka perempuan tu tak wajib terima nafkah. Fala yazamuha al-qabul illa idza kana aban aw jaddan waz-zawju tahta illa idza kana aban aw jaddan waz-zawju tahta hijrihi fala fasakha wa yazamuha qabulha. Jadi kalau ayah suami, atuk suami yang bagi kepada isteri nafkah, sedangkan suami itu masih kecil, maknanya masih di bawah jagaan ayah dia ataupun atuk dia, ketika itu isteri wajib terima nafkah tersebut dan isteri tak boleh nak fasakh nikah atas alasan suami susah, tak boleh. Dan isteri itu kena terimalah nafkah tu. Tu boleh, selesai. Terus apa bercahaya tu, ada nur. Idza kana az-zawju hadira, poin seterusnya. Okey. Idza kana az-zawju hadira wa maluhu ghaiba fawqa masafati al-qasr falaha al-fasxu wa la yanzamuha as-sabru. Kalau suami itu ada, hadir maknanya duduk sekali dengan isteri lah. Cuma pitih tak ada, pitih ghaib. Ghaib. Ghaib lebih daripada masafah al-qasr. Maknanya suami ada kat Kuantan, isteri ada kat Kuantan. Duit suami mana yang nak bagi nafkah kepada isteri tu? Duit tak ada, duit ada kat Johor. Lepas tu bank kat sini pun tak ada, apa semua. Bank jauh jugalah, bank kat Johor je ada. Kat Kuantan tak ada, kat Pahang tak ada. Contoh jadi nak dapatkan duit tu susah lah. Falahal fasxu, bila suami susah nak dapatkan duit, macam mana suami nak tanggung isteri? Ketika itu isteri boleh fasakh nikah. Fasakh ni nikah dan tak wajib dia sabar. Tak wajib dia nak sabar boleh, tapi tak wajib dia sabar. Okey, amma idza kana duna masafatil qasri fala fasakha laha wa umira. Ataupun wa amara al-qadi bi ihdarihi halan wa umira, boleh bi ihdarihi halan in sahula ihdaruhu wa illa falahal fasakhu. Berbeza kalau duit itu berada sekitar kurang daripada 2 marhalah. Sekitar kurang daripada 2 marhalah. Ketika itu suami tak boleh nak fasakh, maka suami diperintahkan oleh pihak berwajib untuk datangkan duit dia itu secara segera. Tak, kalau senang untuk dihadirkan, untuk didatangkan, untuk menanggung isterinya. Kalau susah untuk didatangkan, tak, ketika itu suami isteri tak ada duit lah nak makan, sebab suami tak tanggung. Maka suami boleh juga isteri juga boleh fasakh. Isteri juga masih boleh fasakh. Tu poin seterusnya. Ada soalan tak? Main insya-Allah terima je. Ada soalan tak? Tak ada soalan. Semalam ada soalan. Ustaz Qayyum, tanya sikit Ustaz Qayyum. Ustaz Nizamuddin pakai jubah baru lu. Ada soalan Ustaz Nizamuddin? Kita segang Ustaz Nizamuddin, Ustaz Qayyum. Ada soalan tak? Ada sebarang soalan tak Ustaz Hafizan? Tidak ada soalan InsyaAllah mafhum Kitab ni nak dapatkan, cuba cari senior yang belajar di Mesir dulu, dan photostat lah. Buat masa ni belum dicetak. Sedangkan kitab ni dah dibaca sejak bila? 2018 kalau tak silap. 2018 daurah di Mesir, di Kahirah. Boleh jadi dah ada dah
kita tak tanya. Boleh jadi dah ada dah di Madinah. Di bawah cetakan Darul Miras An-Nabawi, cuma kita tak tahu. Allah alam, kena kaji balik, kena tengok balik lah. Cuma ni masalah dalam ni pun dia ambil dalam kitab fiqh juga, kitab lain juga, Bajuri dan sebagainya. Seterusnya kita habiskan bab ni. Lizawajati al-fasqu idza ajaza 'anil kasbi li'annahu ma'dumul man. Okey, isteri juga boleh fasakh kalau suami tak mampu bekerja. Contohlah suami tu na'udzubillah accident ke ataupun lumpuh dan sebagainya, tak mampu kerja, tak ada duit lah nak bagi nafkah kepada isteri. Ketika itu isteri moleknya sabarlah, sebab sebelum ni kamu dah senang dengan suami kamu 30-40 tahun, tiba-tiba dah umur dalam 40-50 ada berlaku benda tak elok pada suami, sampai suami tak ada duit langsung nak bagi nafkah, sabarlah, kamu dah keluar cari rezeki. Tapi pada sudut hukum kamu nak nafkah, pada sudut hukum kamu nak fasakh boleh, pada sudut hukum. Tapi yang ihsannya, moleknya sabarlah, kamu pula keluar bantu suami kamu tu, kerjalah apa-apa pun rezeki Allah Taala tu tersedia untuk orang yang berusaha. Terus yakunul fasqu min qibal al-hakimi fatashtaki al-mar'atu ila al-hakimi fayumhiluhu al-hakimu muddata 3 ayamin fa in ata bin nafaqati falaysa laha al-fasqu wa in lam ta'ti biha falaha an tafsakha in aradathu wa yajuzu laha an tasbira wa tunfiqa ala nafsiha min maliha aw mimma iqtaradahu wa yakunu daynan fi dhimmatihi. Seterusnya disebut fasakh itu berlaku daripada jihah hakim. Maknanya hakim yang memfasakh nikah, bukan isteri. Jadi harus isteri memfasakh, maknanya isteri mengadu dulu kepada hakim. Kemudian hakim memberi tempoh 3 hari kepada suami. Kalau suami mendatangkan nafkah dalam tempoh 3 hari itu, maka isteri tak boleh nak menuntut fasakh lah. Kalau suami tidak bawa juga nafkah dalam masa 3 hari, maka dia boleh fasakh kalau dia mahu. Siapa yang memfasahkan? Hakim yang memfasahkan. Kalau dia nak sabar, boleh juga dia sabar, tidak ada masalah. Dan dia menginfakkan ke atas dirinya sendiri. Maknanya dia guna duit simpanan dia untuk tanggung diri dia sendiri. Ataupun dia pinjam daripada pihak yang lain. Boleh. Tidak ada masalah. Kemudian apa yang dia gunakan ataupun yang dia pinjam daripada orang lain tu menjadi satu hutang ke atas bahu suami. Sebab kita sebut nafkah isteri muqaddarah, dan juga akan jadi hutang kalau suami tidak berikan kepada isteri. Jadi kalau satu peringkat suami tak mampu, isteri pun berhutang dengan orang lain untuk tanggung diri sendiri, maka ketika itu hutang tersebut suami yang kena bayar. Begitu. Waalaikumsalam. Azwan. Ini kuliah. Wa yakunu daynan fi dhimmatihi. Okay. Syurutu jawazil fasakhi 9. Tak habis lagi. Syarat harusnya fasakh ada 9. Ni ulang balik yang sebelum ni lah ni. Kita baca laju-laju sahaja. Yang pertama, mesti suami susah lah. Suami susah. Susah tu pula mesti dengan aqallin nafaqah. Maknanya suami tak mampu bagi nafaqah bagi seorang yang muksir. Tak mampu nak bagi 1 cupak sehari kepada isteri. Tak mampu nak bagi pakaian. Tak mampu nak bagi tempat tinggal. Okey, dan bagi masalah insar ni pula ada 5 syarat. Maknanya nak dikatakan suami itu susah ada 5 syarat. Cukup 5 syarat baru dikatakan suami itu muksir, seorang yang susah, dan isteri boleh fasakh. Kalau tidak cukup, maka tidak boleh isteri fasakh. Yang pertama, mesti suami susah mesti suami itu susah lah. Susah. Itu syarat pertama, mesti suami itu susah. Berbeza kalau suami itu senang tapi tak nak bagi nafkah. Ketika itu isteri tak boleh fasakh, maka malah kena pergi jumpa hakim, suruh hakim paksa si suami bagi nafkah. Jadi yang pertama, mesti suami itu susah. Yang kedua, mesti susah tu pada nafkah ataupun pada pakaian. Berbeza kalau suami tak mampu nak bagi udumu ataupun tak mampu nak bagi laham daging, tak mampu nak bagi khadam kepada si isteri, ketika itu tak boleh juga nak fasakh. Yang ketiga, okey, nafkah itu ialah untuk si isteri.
nafkah isteri yang suami tak mampu bagi. Tapi kalau nafkah khadam kepada isteri, nafkah isteri suami mampu bayar, suami mampu bagi. Tapi nafkah bagi orang yang berkhidmat kepada isteri, suami tak mampu nak bagi, ketika itu juga tak boleh nak fasakh. Yang keempat, mestilah susah itu susah dengan nafkah mu'sir. Kalau suami tak mampu bagi nafkah orang senang, iaitu 2 cupok sehari, ataupun suami tak mampu nak bagi nafkah orang sederhana, iaitu 1 cupok setengah sehari, maka ketika itu tidak dikatakan sebagai susah. Kalau suami masih boleh bagi sehari 1 cupak, maka tak boleh isteri nak fasakh. Yang kelima, mestilah nafkah tu mustaqbalah. Mana hari itu dan juga pada hari-hari mendatang. Itu yang tak mampu suami bagi kepada si isteri. Adapun kalau nafkah yang sebelum ni, maknanya sebelum ni ada sebulan suami tak bagi nafkah, isteri sabar. Lepas habis sebulan suami bagi nafkah balik. Tiba-tiba isteri kata, aku nak fasakh nikah sebab apa? Kamu tak mampu nak bayar hutang yang sebelum ni kamu tak mampu nak bayar sekarang. Nafkah yang sebelum ni kamu belum bagi kepada aku. Maknanya sebulan belum bagi. Tapi hari ni mampu bagi, esok mampu bagi. Yang dah lepas-lepas lah. Maknanya kekal sebagai hutang, tapi tak layak untuk isteri bawa kes tu jumpa hakim dan diminta hakim untuk fasakh. Tidak boleh. Jadi syarat untuk harusnya fasakh ada 9. Yang pertama, mesti suami itu susah. Nak dikatakan susah, mesti cukup 5 syarat. Yang kedua, mesti tersabitnya susah si suami itu di sisi hakim. Tak. Yang ketiga, isteri bersumpah dengan bukti. Kalau ada bukti, maka isteri bersumpah suaminya memang betul-betul susah. Dan dia layak untuk menerima nafkah. Ini boleh jadilah. Yang ketiga ni, halfuha ma'al bayinah anha tastahiqu an-nafaqah. Sumpahnya isteri berserta dengan bukti. Bukti apa? Bukti yang dia tu layak menerima nafkah. Maknanya dia tu bukan nusyuz dan sebagainya lah. Jadi salah tu memang salah suami betul, bukan salah aku. Maknanya aku ni bukan nusyuz dan aku layak terima nafkah, tapi suami tak bagi sebab suami susah, maka aku pun nak fasahkan nikah. Yang keempat, mesti isteri itu duduk di rumah. Tak, maknanya tidak nusyuz lah, tidak keluar qasih, tapi izin. Yang kelima, tidak nusyuz, isteri tidak nusyuz. Jadi syarat-syarat ni dia kembangkan lah. Ada juga syarat tu boleh masuk di bawah syarat yang lain je, tapi kembangkan supaya mudah. Jadi 5 syarat dah. Yang keenam, mesti si isteri bawa kes tu jumpa hakim. Yang ketujuh, hakim mesti bagi kepada isteri, mesti bagi tempoh kepada suami selama 3 hari. Selama 3 hari. Kalau dalam tempoh tu suami boleh bawa nafkah, maka tidak boleh juga isteri fasakh nikah. Yang ke-8, mesti fasakh itu dilafazkan dengan lafaz yang sahih. Tak. Yang ke-9, hendaklah isteri itu seorang yang mukallafah, balik dan juga berakal. Selesai. Tariqatul fasqi. Ini yang terakhir. Cara untuk memfasakh nikah. 10-18. Yang pertama, tarfa'ul al-mar'atu al-amra ila al-hakim atau al-muhakkam bi syartih. Yang pertama ialah perempuan tu bawa kes tu jumpa hakim. Itu yang pertama. Maknanya dia tak boleh nak fasakh kat rumah lah. Dia, suami susah, tak mampu bagi nafkah. Isteri apa perlu buat? Kalau nak fasakh nikah, pergi jumpa hakim, jumpa pihak berwajib, jaib ke, muib ke, di Malaysia ni, di Pahang ni. Maknanya majlis agama lah pihak berwajib. Yang kedua, cara kedua, yasbutu inal hakim i'sara zawj bi iqrari atau bil bayinah. Mesti tersabit dulu kesusahan si suami. Jadi isteri kata suami susah. Apa bukti? Mesti tersabit dulu suami itu susah, boleh berlaku fasakh. Nak tersabit di sisi hakim suami itu susah, sama ada dengan ikrar, suami berikrar. Sesungguhnya demi Allah, sesungguhnya memang aku ni orang yang susah, tak mampu bagi nafkah kepada isteri aku. Ataupun dengan bukti lah, isteri bawa bukti. Yang ketiga, yumhilul hakimu zawja wujuban 3 ayyamin liyatahaqqaqa ajzuh. Ni kita baca ni sekadar benda yang dalam kitab. Benda tatbik tu rasanya lebih rumit lah, lebih prosedur dan apa semua tu.
Cuma dalam kitab begitu aturannya. Kalau kita betul-betul pijak di alam realiti, dia agak sukar lah. Yang moleknya begitulah. Sebelum kita baca bab-bab lagu ni, kita baca dulu perundangan apa semua tu yang dilaksanakan di mahkamah ataupun di yang dibuat oleh pihak berwajib lah, mudahnya. Baru kita mengajar, baru dia adunan tu comel. Cuma ini sebagai satu hukum yang disebut oleh ulama kita pada alam realiti. Macam mana tatbik tu, wallahu alam, kita tak ada pengalaman lah, kita tidak ada pengetahuan, kita pun tak baca lagi. Cumanya benda tu penting lah, benda tu sangat penting. Saya nampak lah ni kalau ada orang-orang yang jenis orang pondok apa semua, kalau boleh panggil pihak-pihak yang berwajib tu, datangkan isu-isu seperti bab tolak, bab fasakh, macam mana perundangan yang dibuat di mahkamah, dedahkan kepada pelajar. Itu cantik, tu sangat cantik. Kadang-kadang kita ni duk kritik pondok ni jumut dah, pondok ni tak terbuka dah, lepas tu apa usaha kita tak ada. Kalau kita anggap pondok sebegitu rupa, tak, kita lah yang usaha. Panggil pihak-pihak berwajib, macam mana perundangan di Malaysia ni pada sudut hukum jenayahnya, hukum ni, cuba bekerjasama. Lepas tu pihak-pihak berwajib ni pula, tak tahulah kamu tu duduk dalam majlis ni bagi yang fatwa. Memang kamu lebih kenal lah realiti, tapi janganlah kamu duduk hentam tak habis pada pelajar-pelajar pondok apa semua ni. Kamulah pula, kalau pelajar pondok tak mampu nak bayar dengan satu bayaran, kamu sendiri secara sukarela turun menawarkan diri. Hari ini saya nak terang tentang perundangan di Malaysia. Yang dalam kitab satu benda, perundangan Malaysia ni kita nak tengok bersesuaian dengan kitab yang telah kita belajar. Apa yang kita guna, adakah mazhab tu kekal sebagai mazhab, kita terus beramal, ataupun ada mazhab lain kita pakai. Tak. Khidmat untuk pelajar pondok. Sebab mengkritik ni semua orang boleh. Tapi sekadar mengkritik tak jadi benda. Malah kadang menyebabkan orang makin jauh. Orang makin jauh. Yang jumut, yang keras, terus keras. Tak nak keluar daripada dia punya kawasan dia, daripada dia punya kepompong. Lepas tu yang kata mengenali wakil apa semua tu, teruslah maju ke depan. Lepas tu kamu kritik ni, dia pula kritik kamu, kata kamu berbeza dengan ni, berbeza dengan tu, apa bagai. Cuma datang terangkan, setidak-tidaknya terbukalah sikit pandangan pelajar-pelajar sekolah agama ni. Begitu. Kalau sekadar nak kritik, semua orang boleh lah. Itu kita sebut lah, sebab kita nampak benda tu semua berlaku. Jadi tidak ada sebarang Allah nak berlaku ataupun tidak di belakang kita. Cuma sekadar yang kita nampak tidak berlaku pun penambahbaikan daripada pihak yang mengkritik tu. Tak ada. Yang ketiga, yumhilul hakim az-zawja. Jadi saya di Ma'atafil Turas akan cubalah sampai satu masa kita panggil pihak-pihak yang berwajib ni terang di mahkamah syariah. Talak berlaku macam mana, lafaz macam mana, proses macam mana. InsyaAllah kita akan panggil lah. Kita tak nak sentiasa sebab kita nak panggil tu, kita pun nak belajar sebenarnya. Kita tak nak semata-mata menghadap kitab turas, tapi tidak menjejakkan kaki di alam realiti. Kita faham benda tu, kita faham insyaAllah. Doa-doa lah. Okey. Lizaujah. Jadi yang ketiga, hakim bagi tempoh kepada suami 3 hari. Supaya yakin suami itu susah. Sebab apa, boleh jadi suami itu tak mampu sehari 2 je. Ada masalah-masalah tertentu. Tapi hari ketiga mampu dah untuk bayar nafkah. Jadinya kalau 3 hari tak mampu juga. Kalau diberi tempoh 3 hari, hari ketiga bawa nafkah, tak boleh fasakh. Diberi tempoh 3 hari, hari keempat bawa nafkah juga tak boleh nak fasakh. Tapi kalau hari kelima tak mampu balik, lagu mana? 3 hari dia bagi tempoh oleh si qadhi kepada suami. 3 hari tu suami tak bawa nafkah. Hari keempat suami bawa nafkah. Hari kelima tak bawa balik nafkah. Maknanya susah balik lah. Tak? Ketika itu, ini dikira dengan hari sebelum. Maknanya 1, 2, 3, 4. Maknanya hari keempat dah kamu susah, maka boleh berlakunya fasakh. Kita tidak kira hari pertama balik lah. Begitu maksud dia.
Okey, lizawjah al-khuruj muddat al-imhal li tahsil an-nafaqah bi kasbin aw qardin aw su'al. Bagi isteri untuk apa? Untuk keluar. Maknanya isteri boleh keluar lah dalam tempoh 3 hari yang hakim bagi suami tempoh untuk mencari rezeki, mencari nafkah tu. Dalam tempoh 3 hari tu isteri nak makan benda, jadi isteri boleh keluar untuk mencari nafkah. Kerja ke, dia hutang dengan orang lain ke, dia nak minta sedekah ke atas dia ke lah. Maknanya dia boleh keluar daripada rumah tu untuk keluar mencari duit, mencari rezeki. Laisa laha man'u min at-tamattu'i biha muddatal imhal. Okey, 3 hari yang ditangguhkan oleh si hakim tersebut. Adakah isteri boleh menghalang daripada suaminya menyetubuhi dia, mengambil kesedapan, keseronokan daripada diri dia? Jawapannya tak boleh. Walaupun suami kamu tak bagi nafkah dalam 3 hari itu, kamu tetap tak boleh nak halang suami kamu untuk at-tamattu', bersedap-sedap lah, ataupun mengambil kesedapan, ataupun berseronok lah dengan diri kamu. Nombor keempat, tarik yang keempat, ataupun poin yang keempat, ataupun cara yang keempat lah, nombor 4. Ba'da muddatil imhal tarfa'ul mar'atu al-amra ila al-qadi sabihatal yawmir rabi'. Okey, selepas 3 hari diberi tempoh oleh si qadi kepada suami untuk mencari rezeki. Tak? Maka selepas 3 hari itu isteri itu boleh bawa balik kes tu jumpa qadi pada pagi hari keempat. Pada pagi hari keempat. Lepas tu macam tadilah kita sebut, kalau tiba-tiba pagi hari keempat tu dia bagi nafkah, maka tak boleh juga isteri tu nak fasakh. Kalau tak boleh nak bagi nafkah, maka boleh fasakh lah. Yang kelima, yafsakhul qadi an-nikah huwa aw naibuhu aw hiya az-zawjah bi idnihi. Lepas tu siapa yang memfasahkan nikah? Qadi tu yang memfasahkan nikah, ataupun naib bagi qadi, atau isteri dengan izin qadi. Begitu. Jadi yang memfasahkan nikah sama ada qadi sendiri, ataupun naib pembantu qadi, ataupun isteri tapi dapat izin daripada qadi. Maksudnya qadi mengizinkan isteri untuk memfasahkan nikah tersebut, maka isteri boleh fasahlah. Kalau tak dapat izin daripada si qadi, maka tidak boleh. Laisa lizawjati al-istiqlalu bil fasqi. Yang tidak boleh isteri berseorang-orangan untuk memfasakh nikah. Walaupun dia yakin suaminya susah, maknanya di rumah tu suaminya susah, tak bagi nafkah 3 hari, 4 hari, 5 hari dah. Tak? Boleh tak isteri fasahkan nikah di rumah sebelum bawa kes tu jumpa qadi? Kita sebut tidak boleh. Tidak boleh, mesti jumpa qadi dulu. Okey, yang keenam, tahsulul mufaraqatu bil fasqi fahiya furqatu fasqin la furqatu talaq. Okey, bila berlakunya fasakh, maka terpisahlah antara suami dan isteri, dan perpisahan itu kita panggil perpisahan fasakh. Bukan perpisahan talak, dengan makna dia tidak mengurangkan nilai ataupun kadar talak. Suami ada hak talak isteri 3 kali. Bila berlaku fasakh tu, adakah 3 kali itu berkurangan? Kita sebut tidak. Sebab penceraian yang berlaku ialah furqatu faskhin. Perceraian secara fasakh, bukan perceraian secara talak. Boleh faham? Kama qala sahibu Safwatiz Zubad wa qurrira al-fasakhu bil qadi laha in a'sara an qutiha aw qiswatin aw manzili 3 ayamin li aqsal muhali. Al-hukmu idza a'sara anil mahari yang terakhir. Hukum bila mana suami tak mampu nak bayar mahar mas kahwin. Suami kahwin dengan isteri, maka suami wajib bagi mahar mas kahwin. Dan kita serulah pada ibu bapa supaya pemudahkan urusan kahwin anak. Lepas tu tak payahlah letak mahal-mahal. Murah-murah aja. Bukanlah bermakna murah tu anak kita murah, tidak. Tapi permudahkan dan ikut sunnah Nabi. Kita pilihlah molek-molek suami yang bakal menjaga anak kita tu. Kalau kita buat susah ni, dia akan menyebabkan senang yang lain, iaitu perzinaan, anak luar nikah dan sebagainya. Jadi yassiru wala tu'assiru, senangkan. Kalau tak mak ayah kita yang berumur pun, kita yang muda-muda ni ada anak nanti, senangkan.
Zaman kita nanti 20 tahun akan datang lagi teruk. Wallahi lagi teruk. Boleh jadi zaman tu orang berzina tepi-tepi jalan, na'udzubillah lah. Tu na'udzubillah. Jadi permudahkan urusan kahwin ni. Bukan mudah sungguh, tak. Adalah step, prosedur, cara, tertib tu. Betul tak? Kita pun tak nak bagi anak kita sesuka hati kat orang. Cumanya bila kita dah tahu budak tu okey, ada duit, ada kerja, walaupun kerja tak seberapa, lepas tu tak mampu nak bagi mahar yang terlalu mahal, kita pemudahkan buat yang murah-murah sahaja, lepas tu majlis pun ringkas-ringkas aja. Begitu ni pengalaman lah ni. Terima kasihlah ayah dan ibu mertuaku. Yajuzu laha fasruhu idza a'sara anil mahri kulluh aw ba'dahu qabla ad-dukhul. Hukum kalau suami tak mampu nak bayar nafkah, tak mampu nak bayar mahar. Jadi isteri suami tak mampu nak bayar nafkah, selesai. Ni yang terakhir ni. Suami tak mampu nak bayar mahar, mas kahwin. Kita sebut ada dua keadaan. Pertama, kalau sebelum bersetubuh. Yajuzu laha fasquhu idza a'sara 'anil mahri kulluhu aw ba'dahu qabla ad-dukhul. Kalau sebelum bersetubuh. Tak. Kita sebut sebelum ni, selagi mana isteri belum dapat mahar, mahar tu pula muhal yang hal, mana segera lah, bukan hutang, maka isteri boleh tutup pintu, tak bagi suami masuk. Selagi mana suami belum bayar secara penuh mahar yang telah disepakati. Okey, kalau memang suami tak mampu sungguh, susah, tak, maka isteri boleh fasakh nikah. Boleh mohon untuk difasahkan nikah. Sama ada suami tu tak mampu bayar semua ataupun tak mampu bayar separuh. Yang pentingnya sebelum dukhul, sebelum bersetubuh. Okey, ada pun selepas bersetubuh maka ada perincian. Kalau isteri tu tahu yang memang suami dia tu orang yang susah untuk bayar fasakh, untuk bayar sadaq, mahar. Tapi dia pisah kahwin juga, sengaja kahwin juga dengan suaminya yang susah tu. Dia tahu dah suami dia tu jenis orang susah, tak mampu nak bayar mahar. Dah mahar 25,000. Nah, kawan tu bawa balik Mesir. Duit 1 sen pun tak ada, baru nak cari kerja pula 1,500 gaji. Puaslah kawan tu. Jadi dia tahu dah suami dia ni tak mampu. Tapi dia kahwin juga sebab dia sayang kepada bakal suami dia tu lah. Perangai dengan rupa pun handsome tak. Ketika itu, kalau lepas kahwin suami tak mampu, lepas kahwin lepas tu berlakunya dukhul, bersetubuh, suami tak mampu juga nak bayar, maka tidak boleh fasakh. Tapi kalau isteri tak tahu suaminya susah, disangkakan senang. Lepas kahwin, lepas bersetubuh, suami kekal tak boleh nak bayar nafkah, tak boleh nak bayar nafkah, pakai cerah. Tak boleh nak bayar mahar. Ketika itu isteri ada hak untuk memfasakh nikah. Boleh? Jadi kalau sebelum dukhul tidak ada perincian, kita sebut boleh mutlaqan. Kalau selepas dukhul kita tengok keadaan. Kalau isteri itu tahu suami dia susah, tak, tapi kahwin juga dengan suami dia tu, lepas tubuh suami kekal tak boleh bayar, maka tak boleh nak fasakh. Tapi kalau dia tak tahu suami dia tu susah, dia kahwin dengan setakat suaminya mampu bayar mahar. Tak, selepas bersetubuh suami tak boleh nak bayar mahar, maka maka isteri berhak untuk menuntut fasakh di mahkamah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bis-shawab. Jadi baki satu bab lagi, iaitu al-hadanah. Habis bab ni insya-Allah kita cuba habiskan esok. Maka khatamlah kitab At-Taqrirat As-Sadidah, dan insya-Allah kita cuba baca kitab lain. Sebelum kita masuk kepada Mu'nisul Jalis, kita akan baca satu kitab yang ringkas lah. Mukhtasar Latif ke, ataupun kitab-kitab yang berkait dengan ilmu lain ke, ulang kaji je, kita tak kerti juga. Boleh Ustaz Fazul Ustaz Fazul doakan saya Ustaz Fazul. Allah Rabbi, segan kita tuan guru tengok. Ada soalan tak? Sebarang soalan? Ustaz Fazul ada soalan tak? Ustaz Burak? Ataupun ada istifsyarat, ada iktiradat ke? Tak ada soalan boleh semua insya-Allah. Okey, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassul bil